Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Husin Ismail. Dan saya Haryanti Jimatusin. Berita-berita utama malam ini. Pejabat Rantau Asia Pasifik Barat komited membantu negara-negara ahli menangani pelbagai aspek kesihatan termasuk kesiapsiagaan kecemasan. Pihak bank perlu memberi keutamaan dalam menyalurkan lebih banyak pelaburan dalam menjamin masa depan sumber-sumber makanan, air dan tenaga. Komunikasi untuk kesihatan, kanser serviks, kesihatan mental, kawalan dan pencegahan penyakit tidak berjangkit serta penjagaan kesihatan asasi antara yang dibincangkan semasa mesyuarat tahunan Jawatankuasa Serantau Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO bagi Rantau Pasifik Barat ke-73. Mesyuarat yang berlangsung di Manila, Filipina bermula 24 hingga 28 Oktober 2022 itu dihadiri oleh Menteri-Menteri Kesihatan dan wakil-wakil dari 37 negara anggota WHO Rantau Pasifik Barat. Mengetuai delegasi negara Brunei Darussalam ke mesyuarat tersebut Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Kesiapsiagaan kecemasan antaranya pengurusan COVID-19 dan akses kepada ubat-ubatan dan vaksin antara yang dibincangkan semasa kunjungan muhibah bersama Puan Yang Terutama Dr. Suzana Jakab, Pegawai in charge WHO bagi Rantau Pasifik Barat. Juga diadakan perbincangan dua hala mengenai kerjasama bidang kesihatan dengan Menteri Kesihatan Malaysia, penasihat kepada Menteri Kebajikan, Buruh dan Kesihatan Jepun dan pegawai in charge Jabatan Kesihatan Republik Filipina. Yang Berhormat Menteri Kesihatan juga mengadakan perbincangan dan lawatan ke Far Eastern University untuk mengetahui lebih lanjut aspek-aspek latihan di dalam beberapa bidang sains kesihatan, terutamanya bidang latihan kejururawatan. Pihak bank perlu memberi keutamaan dalam menyalurkan lebih banyak pelaburan dalam menjamin masa depan sumber-sumber makanan, air dan tenaga. Perkara itu ditekankan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua semasa mesyuarat tahunan Lembaga Gabenor Bank Pelaburan Infrastruktur Asia AIIB ke-7. Mesyuarat yang diadakan secara dalam talian itu bertemakan Sustainable Infrastructure Towards a Connected World. Semasa sesi meja bulat mesyuarat AIIB, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah selaku Gabenor Negara Brunei Darussalam di AIIB mengongsikan 3 bidang utama ke arah masa depan yang mampan dan berdaya tahan, antaranya memudahkan kerjasama strategik pelbagai hala antara penggubal dasar, perniagaan dan institusi-institusi pembangunan dalam menyediakan peluang-peluang baharu. Mesyuarat dipengerusikan oleh Gabenor AIIB Mongolia. Berikutan hujan lebat yang berterusan baru-baru ini, sebahagian kawasan di pedalaman daerah Tutong telah dilanda banjir. Paras air sungai yang meningkat telah melimpah ke kawasan Kampung Benutan, Kampung Rambai, Kampung Kuala Ungar, Bengkuru serta di sebahagian kawasan Kampung Pancung dan Kampung Layong yang menyebabkan beberapa buah rumah dimasuki air serta beberapa batang jalan raya tidak dapat dilalui oleh kenderaan biasa dan pacuan 4 roda. Pemantauan paras air di kawasan-kawasan yang sering terjejas di seluruh negara telah pun dilaksanakan sejak kejadian hujan lebat bermula pada awal bulan Oktober 2022. Dengan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Hal Dalam Negeri membuat lawatan ke kawasan-kawasan terjejas banjir di daerah Tutong. Pelbagai agensi dan termasuk penghulu mukim dan ketua kampung sentiasa dalam kesiapsiagaan bagi memastikan keadaan di tempat yang terjejas dalam keadaan terkawal.
Pihak Jabatan Bomba dan Penyelamat secara berterusan memantau paras air di kawasan-kawasan yang terjejas di Jalan Benutan dengan sebuah kenderaan MPV dan sebuah fireboat. Pihak Batalion Kedua Tentera Darat Diraja Brunei Angkatan Bersenjata Diraja Brunei ABDB pula menyediakan keperluan kenderaan di beberapa kawasan jalan yang terjejas. Pasukan Polis Diraja Brunei juga sentiasa membuat rondaan di kawasan terjejas dan telah memasang papan tanda amaran. Pengagihan barang catuan daripada pihak Jabatan Pembangunan Masyarakat Tutong Japim juga dilaksanakan. Jangkitan wabak coronavirus yang menjejaskan sektor makanan, pertanian dan perhutanan serta potensi pembekalan makanan di rantau ini menjadi kebimbangan utama. Melihat kepada kesan COVID-19, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Metusin, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan semasa persidangan mesyuarat Menteri-Menteri Pertanian dan Perhutanan AMAF kali ke-44 menekankan pentingnya ASEAN menumpukan kepada pemulihan ekonomi dan integrasi ekonomi digital terutama berkaitan krisis makanan, meningkatkan harga input makanan dan pertanian yang menyebabkan peningkatan kos logistik dan pengeluaran. Persidangan yang diadakan di Republik Demokratik Laos secara maya itu dipengerusikan oleh Tuan Yang Terutama Dr. Pet Pompipak, Menteri Pertanian dan Perhutanan Republik Rakyat Laos. Jemaah menteri juga menekankan pentingnya sektor makanan, pertanian dan perhutanan untuk memastikan kepentingan, keselamatan dan penghasilannya yang boleh dipasarkan ke negara-negara ASEAN, termasuk fungsi berterusan aktiviti perniagaan dan sistem pertanian. Juga diadakan mesyuarat Menteri-Menteri ASEAN mengenai pertanian dan perhutanan +3 ke-22 AMAF +3 dan mesyuarat Menteri-Menteri ASEAN India ke-7 AIMMAF mengenai pertanian dan perhutanan. Jabatan Perkhidmatan Pos semalam mengadakan majlis sambutan Hari Pos Sedunia yang ke-144 tahun. Majlis berlangsung di salah sebuah pusat membeli belah di Kampung Manggis. Hadir Yang Berhormat Pengiran Datuk Seri Setia Syamhari bin Pengiran Datuk Paduka Haji Mustafa, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi. Majlis diteruskan dengan pelancaran perkhidmatan pengantaran ubat menggunakan pos laju dan projek rintis bungkusan cop merah. Majlis diselajurkan dengan penyampaian anugerah terbaik sempena Hari Pos Sedunia 2022 dan cenderamata kepada warga pos yang berkhidmat selama 30 tahun dan warga pos yang bersara. Dengan tema menggalakkan peranan kebudayaan dan kesenian ASEAN dalam pasca COVID-19 untuk pembangunan mampan, mesyuarat Menteri-Menteri ASEAN yang bertanggungjawab bagi kebudayaan dan kesenian kali ke-10 AMCA dan mesyuarat-mesyuarat berkaitan dengan rakan dialog diadakan secara dalam talian. Mesyuarat antara lain memfokuskan peningkatan pesat dalam penggunaan digital dalam banyak sektor yang mewujudkan peluang peningkatan sektor sosio-budaya dan ekonomi. Menyertai mesyuarat Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Mesyuarat AMCA ke-10 dan mesyuarat-mesyuarat berkaitan dengan rakan dialog mengongsikan kaedah konkret untuk menggerakkan budaya dan kesenian bagi pemulihan pasca pandemik, termasuk mengukuhkan sokongan untuk pembangunan industri kreatif dan penggunaan teknologi baharu untuk melindungi dan memelihara warisan budaya. Mesyuarat diteruskan dengan sesi penyerahan pengiktirafan ASEAN City of Culture kepada Bandar Benteng, Republik Rakyat Laos untuk tempoh 2022 hingga 2024. Di bawah kerjasama Rakan Dialog +3, Jemaah Menteri mengambil maklum kemajuan pelaksanaan rancangan kerja kerjasama dalam kebudayaan dan kesenian ASEAN +3 2022 hingga 2025 dan penghargaan atas usaha China dalam pelaksanaan Pelan Kerja Baharu kerjasama ASEAN-China dalam kebudayaan serta sokongan Jepun dalam mempromosi kesedaran ASEAN dan usaha Republik Korea
dalam meningkatkan kerjasama dalam bidang seni dan budaya. Sistem digital Marine M membantu pengurusan penghantaran melalui prosedur teras automatik. Perincian mengenai bahan beritanya selepas ini. Seorang lelaki tempatan berumur 52 tahun memegang jawatan sebagai Ketua Pegawai Imigresen Kanan di Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri didakwa di atas dua pertuduhan di bawah Bab 165 Kanun Hukuman Jenayah Penggal 22. Seruji bin Haji Setia didakwa atas kesalahan menerima beberapa helai kapit tanpa pertimbangan atau dengan pertimbangan yang tidak mencukupi daripada seseorang yang ada kaitan dengan tugas rasminya sebagai seorang pencawat awam. Siasatan awal Biro Mencegah Rasuah BMR mendapati tertuduh pada masa kejadian adalah seorang Ketua Pegawai Imigresen Kanan di Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri pada 9 Januari 2022 mendapatkan tanpa bayaran 3 helai kapit yang nilai anggaran RM1,420 daripada sebuah syarikat kapit Daicham Deco, dan dalam bulan April 2022 dia juga mendapatkan tanpa bayaran 2 lagi helai kapit yang bernilai dalam anggaran RM890 daripada syarikat kapit yang sama yang mempunyai kaitan dengan tugas rasmi tertuduh, iaitu sebagai Ketua Bahagian Pas Kerja di Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan. Tertuduh dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Bandar Seri Begawan hari ini. Permohonan reman dibuat selama 3 hari memandangkan BMR masih lagi menjalankan siasatan terhadap tertuduh bagi kes ini. Kes akan disebut semula pada 31 Oktober 2022. Sebagai usaha membantu negara mencapai aspirasinya untuk menjadi sebuah negara pintar, Perkhidmatan Darussalam Pilotage Sdn Bhd DPS melancarkan Marine M, iaitu penyelesaian digital yang dibina bagi mengurus penghantaran digital DPS melalui prosedur teras automatik, operasi dan bil menggunakan teknologi bimbit. Sistem operasi digital Marine dilancarkan pagi tadi di Pelabuhan Muara. Pelancarannya disempurnakan oleh Datuk Seri Paduka Awang Haji Khairuddin bin Haji Abdul Hamid, Timbalan Menteri Kewangan dan Ekonomi selaku pengerusi DPS. DPS mengendalikan sebanyak 4,000 pergerakan kapal setiap tahun dan memastikan laluan barangan import dan ekspor dari negara ini selamat. Sistem digital tersebut menggantikan prosedur operasi berasaskan kertas, antaranya bagi proses yang lebih teratur dan keberkesanan operasi. Marine M diamalkan oleh DPS dengan mengikuti amalan terbaik antarabangsa yang digunakan oleh semua pelabuhan di seluruh dunia seperti Indonesia, United Kingdom dan Singapura. DPS ditubuhkan oleh Darussalam Asset Sdn Bhd pada tahun 2018 dengan menyediakan pilotage dan perkhidmatan penundaan kapal dengan misi memastikan pengurusan cermat dan aliran selamat semua lalu lintas dalam kawasan perairan Brunei dan seluruhnya. Jawatan Kuasa Takmir Masjid Suri Seri Begawan Raja Penyiaran Anak Damit baru-baru ini mengadakan majlis membaca surah Yasin dan tahlil bagi almarhum Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Penyiaran Muda Haji Abdul Azim. Majlis berlangsung di masjid berkenaan Kampung Manggis, Madang. Hadir yang dimuliakan Pihin Orang Kaya Seri Kerna Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong selaku penasihat takmir masjid berkenaan. Bacaan surah Yasin dan tahlil dipimpin oleh Awang Muhammad Khaizuran Amal bin Haji Kamsani, imam masjid tersebut. Duli Yang Teramat Mulia mangkat pada 24 Oktober 2020 semasa berumur 38 tahun.
Sejak bulan Januari hingga September 2022, seramai 332 orang telah memeluk agama Islam di negara Brunei Darussalam. Jumlah saudara baharu bertambah lagi apabila seorang perempuan berbangsa Filipina memilih agama Islam sebagai pegangan hidup baharu. Majlis pengislaman berlangsung petang tadi di Pusat Dakwah Islamia. Hadir Pengiran Hajah Zabaidah binti Pengiran Haji Kamaluddin yang dipertua Persatuan Siswazah Wanita Negara Brunei Darussalam. Dayang Estrella di Madin Oliver berumur 40 tahun memilih nama Islamnya sebagai Dayang Inayah Inarah binti Abdullah. Majlis pengislaman disaksikan oleh Pegawai Bahagian Pengembangan Dakwah Pengislaman Pusat Dakwah Islamia. Status harian normal baharu COVID-19, 1 kes berada dalam kategori 5 manakala 5 kes berada dalam kategori 4 iaitu memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Kementerian Kesihatan memaklumkan 446 kes dilaporkan sembuh hari ini. Jumlah keseluruhan pemberian 2 dos vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun kekal 86.2%. Bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun yang mendapat 3 dos vaksin 61.7%. Dan liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang mendapatkan 3 dos vaksin 78.6%. Qaryah Negara Brunei Darussalam Yang Mulia Dayangku Siti Umi Syazana binti Pengiran Haji Marzuki berjaya memenangi tempat keempat di Majlis Tilawah dan menghafaz Al-Quran peringkat antarabangsa ke-62 tahun 1444 Hijrah bersamaan 2022 Masihi yang berlangsung pada 19 hingga 24 Oktober lalu di Kuala Lumpur, Malaysia. Sehubungan itu, Qari dan Qaryah Negara Awang Muhammad bin Ali dan Dayangku Siti Umi Syazana binti Pengiran Haji Marzuki semalam pulang ke tanah air. Kepulangan mereka di lapangan terbang antarabangsa Brunei dialu-alukan oleh Awang Muhammad Sofian bin Haji Basri, pemangku pengarah pentadbiran Kementerian Hal Ehwal Ugama selaku wakil setiausaha tetap Kementerian Hal Ehwal Ugama. Produk makanan gluten-free snack ramen perisa tonkotsu yang berlogo halal yang baru-baru ini tular di media sosial didakwa mengandungi perisa yang berasaskan tulang khinzir. Produk berkenaan mempunyai label halal dari Nippon Halal Association NAHA, salah satu badan pensijilan halal yang diiktiraf oleh negara-negara anggota MABIMS. Berikutan dakwaan tersebut, Jabatan Hal Ehwal Syariah telah merujuk kepada Brunei Darussalam Food Authority BDFA dan mengesahkan tiada pendaftaran pernah dibuat untuk membawa masuk produk tersebut ke negara ini. Hasil rondaan bahagian kawalan makanan halal, Jabatan Hal Ehwal Syariah juga tidak mendapati produk tersebut dijual di mana-mana kedai atau gedung pasaraya di negara ini. Nippon Halal Association NAHA dalam menjelaskan status kehalalan produk tersebut melalui laman sesawang rasminya menyatakan pihaknya tidak pernah mengeluarkan sijil halal bagi produk tersebut dan mengesahkan penggunaan label halal ke atas produk berkenaan adalah palsu. Sehubungan itu, Kementerian Hal Ehwal Ugama dalam siaran medianya menyarankan orang ramai untuk lebih berhati-hati semasa membuat pembelian produk makanan dengan meneliti terlebih dahulu label-label dan maklumat yang tertera pada bungkusan makanan sebelum membuat pembelian. Pihak majikan, pemilik atau pengurus disaran untuk melengkapkan maklumat banci entiti perniagaan, institusi swasta, koperasi, persatuan, kelab dan badan-badan berkanun.
Jabatan Buruh Kementerian Hal Dalam Negeri dalam siaran medianya memaklumkan banci tahunan majikan atau pekerja, gaji, pendapatan dan jam bekerja bagi tahun 2022 akan dilaksanakan dalam talian melalui Brunei Reporting System BRS. Borang banci boleh diperoleh di laman sesawang yang tertera bagi perkhidmatan rumah tangga atau persendirian adalah dikecualikan dari melengkapkan maklumat banci berkenaan. Maklumat banci yang lengkap hanya akan dapat diterima melalui kaedah dalam talian mulai 31 Oktober 2022 dengan tarikh tutup pada 30 November 2022. Resit penyata banci majikan atau pekerja 2021 yang telah dikeluarkan bagi banci tahunan majikan atau pekerja 2021 adalah dimansuhkan dan tidak dapat digunakan lagi mulai 31 Oktober 2022. Maklumat lanjut, kunjungi kaunter perkhidmatan kajian dan perangkaan Jabatan Buruh. Kaunter perkhidmatan dibuka setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu dari pukul 8 pagi hingga 11.30 pagi dan 1.45 petang hingga 3.30 petang kecuali semasa cuti awam. Hubungi 238-3006 atau 238-0256, sambungan 1104 atau 4503 atau 4504. Email banci.buruh@buruh.gov.bn atau layari laman sesawang www.labor.gov.bn. Sebuah syarikat dikeluarkan kompaun kerana didapati melonggokkan sampah di tempat awam. Yanur Trading Company Sdn Bhd di Kampung Petani Tutong dikenakan denda kompaun sebanyak RM200 di bawah Akta Kesalahan-Kesalahan Kecil Penggal 30 dan dikehendaki untuk menjelaskan kompaun dalam tempoh 7 hari. Jika gagal membayar denda tersebut dalam masa 7 hari dari tarikh kompaun dikeluarkan, boleh dihadapkan ke mahkamah dan denda sebanyak RM1,000 bagi kesalahan kali pertama dan RM3,000 bagi melakukan kesalahan berulang kali serta penjara bagi tempoh tidak melebihi 3 bulan. Separuh jalan di sepanjang lebuh raya Tunku Hala Jerudong ditutup sementara mulai hari ini sehingga Sabtu 26 November 2022 bermula pukul 10 malam hingga 4.30 pagi. Jabatan Kerja Raya Kementerian Pembangunan dalam siaran akhbarnya memaklumkan penutupan sementara itu bagi membolehkan kerja-kerja pencatasan dahan-dahan pohon dan pemotongan pokok dapat dilaksanakan di kawasan tersebut. Para pengguna lebuh raya berkenaan dinasihatkan untuk sentiasa berhati-hati apabila melalui kawasan tersebut di samping mematuhi tanda-tanda lalu lintas dan mematuhi had laju yang dibenarkan demi mengelakkan perkara-perkara yang tidak diingini.